الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Terima kasih kepada Tuan Imam yang juga pengurusi kita pada malam ini, Tuan Azmi Hashim, juga pengurusi masjid, no? Pengurusi majlis, merangkap pengurusi masjid kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya duk confuse dengan yang ni Tuan Azmi Hashim. Dia seorang lagi yang nak erat yang ada pengurusi imam, dia pengurusi masjid ni apa? Hashim Ustaz Hashim Umar kan. Dia pun pengurusi masjid, dia juga kadang-kadang duk jadi pengurusi majlis kan. Orang yang apa? Ni selalu ke depan lah. Tuan-tuan, Tuan pengurusi sebut tadi, kita malam ini ada program berkaitan dengan pendidikan, atau dalam bahasa Arab disebut tarbiyah, anak-anak remaja yang berada dalam qaryah ini supaya menjadi manusia yang beriman, dan yang paling penting manusia yang saleh. Dalam tempoh musim cuti ni, kita tengok banyak juga masjid yang menganjurkan program yang seperti ini. Ini semua perkara yang mesti disokong lah. Selain daripada masjid berfungsi sebagai tempat untuk kita menunaikan salat, dia juga berfungsi sebagai pusat pentarbiahan. Artinya tempat untuk mendidik, bermula daripada ibu bapa sehinggalah kepada anak-anak. Yang saya percaya Allah telah menyuruh kita melakukan perkara ini dalam Al-Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan dalam perkara-perkara yang al-bir, benda yang baik, wat taqwa, dan juga perkara yang bersifat ketakwaan. Termasuk dalam program macam ni, dia termasuk dalam al-bir wat taqwa. Cuma dan Quran tak bagi wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan Quran kata jangan kamu terlibat dalam perkara yang berdosa dan permusuhan lah. Artinya apa sahaja perkara program, tak kiralah anjuran sesiapa pun, yang mana adanya unsur al-bir, kebaikan, at-taqwa, ketakwaan, kita wajib untuk sokong dan bagi kerjasama. Cuma masalah masjid ni dak lah pasal boleh buat program. Masalahnya di kalangan orang masjid ni dia ada sifat hasad. Saya nak sentuh sikit lah, tapi saya bukan nak ceramah bab tu, saya nak ceramah bab lain. Sesama orang masjid ni dia ada sifat hasad, dengki lah kan. Sepatutnya, sikit lah saya nak sentuh sikit lah, sepatutnya orang yang mari ke masjid ni dia kena ada satu sifat, apa dia? Jiwa besar.
Dalam bahasa Arab ni dia selalu guna salamatus sadr, berlapang dada lah. Kita jangan duk ambil reti sangatlah. Ada jawatan ke, tak ada jawatan ke, apa pun. Siapa-siapa yang buat benda yang baik, siapa-siapa buat benda yang takwa, kita sokong lah. Kita tak payah duk ambil reti sangatlah. Kan? Kadang-kadang orang bukan tak mau tolong, tapi bila dia buat, ada suara-suara sumbang. Sumbang ni dia ada dua tau. Dia ada dua kiraat. Satu sumbang ni artinya kita memberilah. Satu lagi suara sumbang, artinya suara yang tak elok kan. Jadi kita tak mau tapi nak tahu keadaan hati-hati orang masjid tu baik tak baik, kita tengok pada masjid tu. Kalau boleh buat program artinya baik lah. Kalau dia tak baik, dia tak boleh pakat lah kan. Tu sedikit saya nak sentuh lah kan. Okey tuan-tuan, apa kita nak cakap malam ni? Kita kena cakap tajuk tema lah. Ada ibu bapa dan ada anak-anak. Saya nak sentuh sikit dah, tapi saya ingat benda ni penting. Pertama, kita kena akui tuan-tuan, dalam keadaan sekarang ni memang teruk lah. Dia bukan, kita jangan duk salah orang, kita jangan tuding jari pada siapa-siapa, baik kerajaan ke, baik masjid ke, baik apa ke, tak payah. Itu bukan urusan kita. Kita kena mengakui bahawa keadaan ni semakin teruk. Pagi tadi kebetulan lah, rumah saya ni depan dia itu jamaiyah, pegawai-pegawai masjid ni menganjurkan kursus kahwin. Kursus kahwin di bawah koperasi dia pun ada buat depan, bangunan depan taman saya tu. Setahu saya, kursus kahwin adalah untuk pasangan yang belum berkahwin. Sebab salah satu syarat nak kahwin ni kena kursus kahwin. Kan? Siapa yang nak kahwin, dia kena kursus kahwin. Kalau tidak, dia tak cukup syarat lah. Walaupun benda tu tak ada dalam Quran, tak rukun dalam syarat nikah, tapi diwajibkan oleh pemerintah, kita wajib taat lah. Sebab benda tu benda yang baik. Ati'ullaha war rasul, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Pemerintah kata siapa-siapa yang nak kahwin, hampa kena pergi kursus. Tak ada dalil dalam Quran, tak ada dalil dalam hadis, tak ada rukun nikah kata kursus kahwin tu wajib. Tetapi dia jadi wajib apabila arahan itu datang daripada pemerintah. Sama ada kita suka tak suka, kita wajib pergi. As-sam'u wat-ta'ah, dengar dan taat pada pemerintah, sama ada benda yang dia suruh tu kamu suka ataupun tidak, selama mana arahan itu arahan yang tak salah lah. Jadi kalau dia suruh, kita suka tak suka, kita kena ikut. Yang peliknya, bila kursus kahwin ni untuk orang yang tak kahwin, maknanya baru nak kahwin, artinya mereka tak menikah lagi lah. Tapi bila turun daripada kursus tu, macam menikah dah. Ini yang saya pelik ni. Antaranya, pertama, orang yang dah menikah ni bolehlah naik motor sekali, berpeluk, naik kereta sekali. Orang yang dah menikah lah, pegang tangan, semua tu saya nampak tadi ni masa dia turun kan. Jadi kita duk tengok ni baru kursus kahwin, confirm tak kahwin lagi. Tetapi sikap, perbuatan, amalan, tindakan telah pun melebihi daripada batasan yang ditetapkan.
Kalau sebelum menikah lagi kita dah langgar perintah Tuhan, nak mai berkat kok celah mana? Daripada mana nak datangnya mawaddatan wa rahmah? Quran katakan, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan kami jadikan pasangan itu, perkahwinan itu, litaskunu ilaiha, untuk kamu sakinah, kamu rasa tenang dalam perkahwinan itu. Kemudian kami jadikan di antara kamu mawaddatan wa rahmah, kasih dan sayang. Sebab tuan-tuan, permulaan kepada keberkatan perkahwinan itu apabila daripada awal lagi kita sudah mula untuk ikut perintah Tuhan. Tapi kalau baru pi kerusuh kahwin dah pun macam bawa anak pi cucuk kan. Pi duk sekali naik kereta, naik motor. Kita duk bayang lagu mana Tuhan nak rahmat esok-esok ni. Sebab itu tuan-tuan jangan pelik. Kadar perceraian, tuan-tuan boleh pergi cek, tuan-tuan boleh pergi tengok. Saya tak ingat lah, tapi ada satu kenyataan dikatakan setiap beberapa jam adanya pasangan yang bercerai. Dia bukan hari dah, setiap beberapa jam tu ada pasangan. Kalau diikut purata tu lah. Kita jangan main-main kan? So saya tak mau ulah tu panjang sangat. Okey, balik pada tajuk kita. Balik pada tajuk. Tuan-tuan yang ada anak-anak ni, tolong perhati mai lah, pi hantar lah. Pi hantar lah kerusuh kahwin kan. Kalau tuan-tuan gamak nak dengar, naik sekali pi dengar kan. Tak payah kan. Kalau daripada awal lagi kita dah tak boleh nak ikut, kita bimbang. Kita bimbang. Dulu tak ada kerusuh kahwin tau. Tapi menikah sampai ke mati. Lah dengan kerusuh kahwin, dengan kaunseling, dengan motivasi, tak dan anak nak buat satu. Naik syara'iyah dah orang paling kita. Jadi benda-benda ni kita kadang-kadang duk studing jari, tapi sebenarnya keberkatan tu memang punca daripada kita lah. Okey. Tuan-tuan, bila kita sebut pasal anak-anak, malam ni mak bapak pun ada, bagus. Kita akan ingat, saya nak bagi mudah tuan-tuan semua faham senang ya. Kita selalu selawat pada Nabi, kita doa minta pada Nabi supaya keberkatan diberikan kepada Nabi, dan juga seperti mana Allah memberikan keberkatan itu kepada Nabi mana? Nabi Ibrahim. Kita kata Allahumma barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tuan-tuan, Nabi ni bukan Ibrahim seorang ya. Kita ada lebih kurang 25 rasul yang tuan-tuan semua hafal tu. Tetapi apabila kita mendoakan supaya Allah memberikan keberkatan kepada Nabi dan keluarganya, kita menyebut kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, seperti mana engkau telah mengurniakan keberkatan ke atas Nabi Ibrahim dan keluarganya. Maknanya malam ni kita nak tengok kenapa Allah menyebut tentang keberkatan keluarga Ibrahim, keturunan Ibrahim, anak cucu Ibrahim. Apa beza keluarga Ibrahim, cucu keturunan Ibrahim, zuriat Ibrahim berbanding dengan zuriat dan keturunan nabi-nabi yang lain?
Kenapa tidak dalam selawat kita baca Allah berkatilah Nabi Muhammad sebagaimana engkau memberkati Musa dan keluarganya? Kita tak sebut. Seperti memberkati Sulaiman dan keluarganya pun kita tak sebut. Kita sebut Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebab itu tuan-tuan, kita mulakan dengan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Ibrahim dan anak dia. So kita nak tengok, kita nak tiru lah. Kita doa, ya Allah berkatilah Nabi seperti mana engkau memberkati Ibrahim dan keluarganya. Kita nak korek rahsia Nabi Ibrahim dan keluarga dia. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah As-Saffat. Surah As-Saffat. Tuan-tuan boleh balik buka. Dalam ayat yang ke-112. Dalam ayat 112 dalam surah As-Saffat, Allah menyebut wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min zurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Ayat 112 hingga 113. Allah kata wa basyarnahu bi Ishaq, dan kami telah memberikan khabar gembira kepada Ibrahim dengan lahirnya Ishaq. Ishaq mari daripada siapa? Daripada Ibrahim dengan Sarah. Quran kata wa basyarnahu bi Ishaq. Kami bagi tahu Ibrahim satu benda, berita gembira. Dia akan dapat anak nama Ishaq. So anak ni salah satu daripada khabar gembira. Dan tuan-tuan kena bacalah sejarah Ibrahim, berapa lama dia tunggu nak boleh anak. Kan? Kemudian Allah sebut lagi dalam ayat itu, yang pentingnya apa? Nabiyyan minas salihin. Ishaq juga akan dilantik menjadi nabi dan termasuk daripada kalangan orang-orang saleh. Tuan-tuan, kita kena ingat baik-baik. Selain daripada Ibrahim alaihissalam, nabi-nabi yang lain juga diberikan anak. Tetapi anak-anak nabi-nabi yang lain tidak diangkat oleh Allah sebagai contoh. Allah tidak menyebut tentang anak Nuh sebagai contoh. Allah tidak menyebut tentang anak Lut alaihissalam. Tetapi Allah menyebut tentang anak Ibrahim, iaitu Ishaq. Kerana apa? Kerana dia bukan semata-mata beranak daripada anak seorang nabi, tetapi dia juga mewarisi apa yang pak dia ada. Maksudnya, kalaulah kita itu orang yang saleh, tetapi anak yang lahir daripada benih kita tidak mewarisi kesalehan kita, dia tidak bermanfaat dan berguna untuk kita. Anak yang menjadi khabar gembira, anak yang menjadi qurrata a'yun, Quran kata, anak yang menjadi penyejuk mata, anak yang apabila dia mewarisi kesalehan kita. Kalau boleh anak saja, tapi anak itu tidak mewarisi kesalehan kita, ketakwaan kita, dia tidaklah dikira sebagai khabar gembira. Sebab itu Allah kata Ishaq nabiyyan minas salihin. Dia juga akan dilantik menjadi seorang nabi dan dia juga akan mewarisi kesalehan itu. Kemudian Allah menyebut perkara yang paling penting dalam kehidupan rumah tangga.
Dalam kehidupan kita tuan-tuan, dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan beranak pinak, dalam kehidupan bermasyarakat, perkara yang paling penting yang Allah sebut dalam ayat yang berikutnya, yang ni tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan kena cari, tuan-tuan kena pastikan benda ini wujud dalam rumah tangga tuan-tuan. Kalau tak ada benda ni, besar macam mana pun rumah, mewah lagu mana pun kehidupan, ramai macam mana pun anak, dia tidak memberikan apa-apa manfaat. Dalam ayat yang berikutnya Allah sebut apa? Wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Allah kata di antara sebab perkara besar yang kami berikan, kami anugerahkan kepada Ibrahim dan anaknya Ishaq, wa barakna, iaitu kami berkati keturunan tersebut. Artinya tuan-tuan, benda yang penting besar dalam hidup kita ni al-barakah. Duit boleh beli rumah yang besar, tetapi duit tidak boleh memberi ketenangan. Duit boleh membeli tilam yang empuk, tetapi duit tidak boleh membeli lena yang nyenyak. Duit boleh membeli makanan yang mahal, tetapi duit tidak boleh membeli kesedapan di atas makanan tu. Allah menyebut Ibrahim itu diberkati anaknya. Sebab itu perkara yang kita nak cari ni, yang kita nak ambil ni, yang kita nak masukkan dalam keluarga Ibrahim ni, apa yang menyebabkan dia diberkati? Tuan-tuan percayalah, bukan dengan saya, bukan dengan kata-kata saya, bukan dengan ceramah saya, bukan dengan apa yang saya nak sebut, tetapi Allah menyebut untuk bahagia, untuk selamat, untuk tenang, untuk bahagia, untuk selamat, untuk tenang. 3 benda ni yang kita cari. Kita kerja siang malam, pulun pagi petang. Tuan-tuan nak apa? Tuan-tuan nak bahagia, tuan-tuan nak senang, tuan-tuan nak tenang. Quran kata semua itu mari daripada berkat. Sebab itu Lut tak berkat. Bukan dia, anak bini dia. Pasal itu tuan-tuan, kita doa berkat makan kita, berkat hidup kita, berkat rezeki kita. Berkat ni benda yang orang tak ada. Kan? Kita sambung. Kan? Okey. Kemudian kata para ulama, sebab apa Allah sebut Ibrahim berkat, Ishaq berkat? Di mana bukti kata mereka ini diberkati? Antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebut, kalau kita boleh tengok dalam surah Al-An'am ayat 84. Ini maknanya kalau tuan-tuan kahwin, pasal itu saya sebut tadi di awal, pasal itu bila kita pergi orang kahwin, pergi dekat pengantin, kita doa apa? Kita doa apa tuan-tuan? Ni tuan-tuan nak pergi makan kenduri ni, tuan-tuan doa apa? Kan DJ duk pasang barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fil khair. Tuan-tuan tengok macam mana Nabi ajar. Bila kita pergi dekat pengantin, kita sebut apa? Barakallahu lakuma. Kita doa barakallahu lakuma. Asas kepada rumah tangga itu, asas kepada kebahagiaan itu, asas kepada kekalnya hubungan itu pada keberkatan. Itulah benda yang kita minta pada hari pertama kita kahwin. Kita minta Allah berkat rumah tangga kita. Ada orang kahwin ratusan ribu majlis, juta, mewah, berhari bermalam.
Kan? Berinai sehari, mandi sehari, bertunang sehari, 7 hari 7 malam. Berapa lama? Tak dan sempurnama. Oh. Kusangkakan sepekan. Tak dan sepekan. Nak kata lekeh kahwin, sakan. Oh, grand wedding of the year. Kan? Kadang-kadang orang kahwin lekeh-lekeh, kenduri, gulai rebung ya. Sampai ke cucu. Berkat. Berkat kan? Oh. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-An'am ayat 84 sampai 87, tuan-tuan balik buka. Daripada benih Ibrahim, daripada benih, ni Quran cerita. Saya baca terjemahan ni lah, kita nak ringkaskan masa. Dan kami telah kurniakan kepada Ibrahim Ishak. Ishak jadi nabi. Dan daripada Ishak lahirnya Yakub. Dan daripada Yakub itu lahirnya keturunan-keturunan Nabi. Quran kata. Daripada keturunan Ibrahim lahirnya Daud. Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Daud. Quran kata Daud keturunan Ibrahim. Sulaiman anak Daud. Daud daripada Ibrahim, Sulaiman daripada Daud. Artinya Sulaiman daripada benih Ibrahim. Ayyub, Yusuf anak kepada siapa? Yusuf anak siapa? Yakub. Yakub anak siapa? Ishak. Tuan-tuan tengok. Kemudian lahirnya juga daripada benih Ibrahim. Quran kata Musa dan Harun. Tengok. Kemudian daripada keturunan Ibrahim juga dalam surah Al-An'am Allah sebut Zakaria. Kemudian anak dia Yahya, Isa, Ilyas, daripada keturunan Ibrahim. Sebab itu bila kita doa keluarga Nabi diberkati, kita minta diberkatinya keluarga Nabi seperti mana diberkatinya keluarga, kerana daripada benih Ibrahim sahaja berdasarkan ayat ini 15 orang Rasul. 15 orang Rasul. Daripada 25 tu 15-nya daripada susur galur keturunan Ibrahim alaihissalam. Benarlah bila Quran kata wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Dan kami berkati Ibrahim dan juga wa ala Ishaq, dan ke atas Ishaq. Dan saya nak ringkaskan lagi tuan-tuan. Bila kita sebut berkat ni, apa erti berkat? Erti berkat ni, dia tak perlu banyak, tetapi benda tu bermanfaat. Kan? Kata ulama, berkat ni az-ziyadah. Dia senantiasa bertambah. Asalnya sikit, dia sentiasa bertambah. Kedua berkat ni al-baqa, kekal. Artinya walaupun dia sikit tapi dia kekal. Pasal itu anak-anak ni bila dia berkat, pertama dia banyak yang kedua dia memberikan manfaat. Seperti mana kata Isa alaihi salam dalam surah Maryam. Isa sebut tentang diri dia. Isa kata, dan Allah menjadikan aku. Isa kata dalam surah Maryam ayat 31. Dan Allah menjadikan aku seorang yang penuh keberkatan. Di mana sahaja aku berada, dan aku diperintahkan untuk salat dan memberikan zakat. Pasal apa Allah jadikan Isa ni berkat? Dengan kedatangan Isa, ramai manusia yang beriman. Semalam kita sentuh sikit.
Artinya anak-anak yang berkat itu anak-anak yang bermanfaat pada mak bapak dia. So tuan-tuan nak tahu anak-anak tuan-tuan berkat ataupun tidak, bukan ukuran kekayaan dia, pengajian dia, kedudukan dia, ataupun apa-apa yang dia ada. Berkatnya anak-anak itu disebut dalam hadis, dia tetap memberikan manfaat walaupun kita sudah mati. Itu bukti dia berkat. Benih tu berkat. Kan? Cuma saya nak sentuh sikit lah. Kadang-kadang kita ni seronok cakap tentang anak saleh, anak berkat. Kita suruh anak mari program, hantar anak mari kursus, pesah anak bagi mengaji. Quran bagi tahu anak yang saleh dia datang daripada mak bapak yang saleh. Ishaq tidak akan menjadi Ishaq, Yaqub tidak akan menjadi Yaqub, Yusuf tidak akan menjadi Yusuf sekiranya dia tidak memiliki bapa seperti Ibrahim. Sebab itu malam ni betul, selain daripada anak-anak dikumpulkan, mak bapak kena mari dengar. Sagi anak-anak tu kita pedoh elok dah, balik pi tak dan sampai ke rumah. Lingkup kan. Sebab itu kita nak tengok sikit, kita nak ambil sikit-sikit dah malam ni. Allah Subhanahu wa taala cerita tentang anak yatim dalam kisah Nabi Khidir. Bisa dengar cerita dia? Malam ni kita pergi cerita. Kan? Tuan-tuan balik tengok dalam surah As-Saffat. Surah As-Saffat, surah Al-Kahf. Tuan-tuan duk baca hari Jumaat kan? Ada cerita Nabi Khidir dengan Musa. Saya nak baca tentang watak anak yatim. Dan kita tengok ulasan ulama. Allah sebut tentang cerita anak yatim pada ayat yang ke-82. 82 surah Al-Kahf. Kita sebut Al-Kahfi kan? Ada cerita Ashabul Kahfi, cerita Nabi Khidir, banyak cerita dalam tu. Wa ammal jidar. Kan? Wa ammal jidar, cerita Nabi Khidir pi katuk pecah satu rumah anak yatim duduk dalam tu. Rumah tu elok, tak ada rosak apa. Nabi Khidir mai katuk bagi pecah. Musa kata, apa siapa hang duk tak duk pi duk katuk bagi pecah? Duk pi bagi jahanam atau benda ni? Duk pi kacau benda-benda hak tak patut kacau ni. Kemudian Khidir cerita. Yang ni yang kita nak ambil ni. Tuan-tuan dengar, ini satu pengajaran penting dalam teknik melahirkan anak yang saleh. Quran kata, Khidir bagi tahu dekat Musa, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Yang aku pi katok dinding tadi ni, sesungguhnya dinding itu dimiliki oleh ghulamain yatimain, dua orang anak yatim. Artinya mak bapak dia dah mati lah. Pak mati, mak mati. Tapi kalau ikut takrif anak yatim ni, bapa mati dalam keadaan anak itu di bawah usia baligh. Itu takrif anak yatim. Dia mesti pak mati. So depa ni anak yatim, artinya depa ni masih lagi budak ni. Mak bapak depa mati. Kemudian kata Khidir cerita, wa kana tahtahu kanzul lahuma. Mak bapak depa sebelum mati tanam harta karun dalam dinding tu. Dalam dinding tu simpan harta untuk anak-anak dia. Sembunyikan harta tu dalam dinding tu. Tuhan suruh aku mai katok bagi ke anak yatim.
Siapa pun tak tahu. Tuhan pelihara, selamat. Habuan anak yatim tu peninggalan daripada pak dia. Sebab dia, yang ni yang kita nak ambil ni, yang kita nak jadikan poin kita ni, iaitu apabila Quran kata, Khidir cerita, wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Dan sesungguhnya, tuan-tuan dengar perkataan Quran, dan sesungguhnya mak bapak, wa kana abuhuma, bapak depa dua ni salihah, orang saleh. Dan kalau tuan-tuan ada di rumah tafsir Ibnu Kathir, tuan-tuan balik buka tang ayat ni. Kita tengok apa kata Ibnu Kathir. Kata Ibnu Kathir, selain daripada Ibn Kathir, Al-Qurtubi, yang lain-lain lah, tapi saya nak ambil apa kata Ibn Kathir. Ibn Kathir kata dalam tafsir dia, ketika dia menafsirkan ayat ni, apabila Khidir kata pada Musa, dan adalah bapa mereka berdua ini orang saleh, dan Allah mengkehendaki apabila mereka dah besar, aku mai bagi harta ni dekat mereka. Allah pelihara harta yang pak mereka simpan dulu ni, tak ada siapa tahu, tak ada siapa mai duk ambil, aku mai katok bagi dekat mereka. Kata Ibnu Kathir. Ibnu Kathir kata apa? Inilah dalil, fihi dalilun ala anna ar-rajul as-salih yahfaz fi dhurriyyatihi. Ayat ini menjadi dalil bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keturunan dan anak cucu daripada orang yang saleh. Sebab apa Allah pelihara dua orang anak yatim tu? Sebab apa Allah Ta'ala jaga harta benda mereka? Sebab apa Allah Ta'ala hantar Khidir untuk ambil harta tu bagi dekat mereka? Puncanya bukan kerana mereka, bukan kerana mereka tu anak yatim, bukan kerana mereka tu susah, bukan kerana mereka tu baik, tetapi kerana kesan daripada kesalehan bapa dia. Itu kata Ibnu Kathir. Ibnu Kathir kata, ini menjadi bukti kalau mak bapak itu saleh, mak bapak itu orang yang beriman, Allah berjanji keturunan dia akan dipelihara. Maknanya tuan-tuan, kalaulah ada perkara-perkara yang tak kena pada anak-anak itu, tak dipelihara ataupun tak dijadikan anak-anak itu seperti mana yang kita nak, kita kena mengaku bahawa kita masih belum saleh. Sehingga kan ada riwayat menyebut, wallahu ta'ala a'lam, Allah menjaga sehingga kepada 7 keturunan. Ada riwayat sebut Allah jaga anak cucu orang saleh. Artinya kalau tuan-tuan saleh, anak cucu tuan-tuan dipelihara, artinya daripada syirik, daripada dosa, menjadi juga mewarisi juga kesalehan tuan-tuan sepanjang 7 keturunan. Sebab orang saleh, kalau mak dia saleh, bapa dia saleh, pertama dia akan jaga sumber makan minum anak beranak dia. Of course. Sebab itu kita tanya-tanya, pak dia yang saleh, apa kaitan dengan dia? Oi, banyak tuan-tuan. Makan, minum, pakaian, pendidikan, semuanya mari daripada pak yang saleh. Pak yang saleh. Saleh ni arti apa? Saleh ni bukan arti 24 jam mai duk batak di masjid. Saleh ni bukan 24 jam pakai kepiah. Saleh ni bukan 24 jam kayu sugi duk celah pakit. Saleh, apa makna saleh? Orang yang ambil reti halal haram, orang yang ambil berat tentang halal haram, orang yang ambil berat tentang benda yang dilarang, benda yang disuruh, orang yang tak berani sentuh benda haram, orang yang tak berani buat benda yang dilarang. Ini orang saleh.
Bukanlah makna tuan-tuan esok pergi kedai Maryam beli jubah, beli sorban. Assalamualaikum. Dia kata alhamdulillah pak aku saleh. Tak, saleh bukan. Saleh artinya kalau pak dia kerja kerajaan, masuk kuih 8, balik kuih 5, pak dia tak pilah minum sampai 3 jam, itu saleh. Pak dia tak balas duit ku atas, itu saleh. Kalau pak dia jadi tu imam memang time giliran tak pernah ponting, itu saleh. Saleh, saleh. Dan kita kena ingat tuan-tuan, kesalehan kita itu akan memberi kesan kepada keturunan kita sampai 7 keturunan. Seperti mana yang berlaku kepada 2 anak yatim tadi, kan? Sebab itu salah satu daripada bukti pentingnya kita sebagai bapa ni mau soleh, anak kita mau soleh, apa dia? Allah akan menghimpunkan semula keluarga kita. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Tur ayat ke-21. Surah Tur ayat 21. Kita pernah baca di Masjid Ar-Rahim di Tituk Bandar. Yang mana Allah sebut, dan orang-orang yang beriman, orang yang saleh, apabila mereka mati, mereka bawa kesalehan mereka tu lah, keimanan mereka tu mereka bawa. Kemudian diikuti pula oleh zuriat. Quran sebut zuriat. Kita beriman, kita saleh, kita mati habuan kita lah. Kemudian kita didik anak kita, dia saleh, dia pun mati. Sebab dia pun akan mengikuti kita. Quran isyaratkan bukanlah mesti kita mati dulu, anak kita kemudian. Boleh jadi anak kita dulu, kita kemudian. Benda ajal ni kita tak tahu. Tapi adatnya, sunnatullahnya, yang tua mati dulu. Kemudian anak-anak ni akan mati. Anak-anak itu pula Quran ikat tau. Tengok, Quran tak sebut pak mati, anak-anak mati. Tak, Quran kata pak orang beriman mati, anak beriman sama pun mati. So kalau tak beriman tak dapat buah ni. Yang tu kena ingat tu. Apa dia? Quran janji, Tuhan janji. Tuhan janji apa? Kalaulah orang-orang yang beriman itu mati, diikuti oleh anak cucunya juga beriman, dan mereka mati dalam keadaan beriman. Dalam surah Tur. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan balik buka tafsir, terjemah, boleh tengok. Quran ikat dalam keadaan beriman. So pesan ke anak-anak, pesan habaq ke anak-anak kita, kalau nak bertemu kembali, nak berjumpa semula, nak duduk balik sekali. Kita hari ni tuan-tuan dengar, saya 2-3 hari ni tak tahu tuan-tuan, 2-3 hari ni kita duduk dengar kan, aksiden tak mati anak, mati pak. Kalau mati semua lega. Bukanlah lega makna kita doa bagi mati kan, jangan salah faham, artinya tak ada masalah lah. Tapi yang kita duduk dengar 2-3 kes di Johor, baru ni di Negeri Sembilan kan, sebelum ni di KL, adalah 2-3 tempat aksiden mak mati, anak mati, ditinggalkan yatim sekelip mata, anak cedera parah, mak ayah mati dua-dua. Tapi orang beriman, Tuhan kata kalau dia mati dalam keadaan dia beriman, Quran jamin apa? Quran kata kami akan himpunkan zuriat keturunan mereka. Kami, Quran kata kami, yakni Allah akan himpunkan zuriat keturunan mereka di dalam syurga, dan kami tidak akan mengurangkan sedikit pun pahala yang mereka lakukan. Syarat yang Quran letak, tuan-tuan kena ingat, syarat yang Quran letak untuk berhimpun semula di syurga, mak ayah mesti mati dalam keadaan beriman, diikuti anak-anak juga dalam keadaan beriman. Dua-dua mesti beriman. Pasal itu kita tak boleh harap ke anak ayah pantang kerusuh hantar. Yang kita tak beriman juga,
Nak harap ke doa anak, nak harap ke baca Quran anak, nak harap ke pahala, duk abang kirimlah no, jangan duk lupalah no, bacalah no. Kita sendiri mau baca. Artinya kalau tak seiring, setarah lah, bahasa betul ya, setarah. Artinya kalau dia saja beriman, kita tak beriman. Pasal itu ni geng perempuan ni takut bila kita baca hadis apa, isteri akan jadi balik isteri pada hak suami dia lah, dia duk kecemah. Dia kata, Allah, kita duk ingat mati lepas dah. Kan? Kita duk ingat mati lepas dah. Tak tahu pergi duk jumpa balik. Tak masuk syurga pun tak apa. Dia tuan-tuan, dia point dia senang ya. Tak payah duk hati. Memang benar dalam hadis kata isteri akan bersama dengan suami dia di dunia. Suami di dunia ni dia dapat isteri, dia dapat bidadari. Tapi isteri, hadis sebut dia akan dapat suami dia balik. Dia akan dapat balik suami dia. Tetapi suami itu juga diikat. Kalau dia nak dapat balik isteri dia, dia nak bertemu balik, nak berimpun balik dengan isteri dia juga mestilah beriman. Artinya kalau tuan-tuan boleh laki yang beriman, tuan-tuan nak takut jumpa balik pasal apa? Kalau tuan-tuan punya suami bagus, memang doa nak jumpa balik lah. Puan-puan kan, kalau perempuan ni boleh suami-suami yang beriman, bila saya baca hadis isteri akan kembali pada suami dia, tuan-tuan takut ke? Kalau tuan-tuan takut, saya tak tahu. Artinya tuan-tuan yang duk, perempuan yang duk belakang tu tak takut, seronok lah. Alhamdulillah boleh jumpa balik dengan abang haji ku. Kan? Tapi kalau laki tu tak guna, tak payah takut lah. Pasal apa? Kalau dia tak beriman, memang dia tak jumpa. Tak jumpa. Sebab dalam syurga tak masuk melainkan orang yang hanya beriman. Hanya beriman. Kan? Termasuklah anak-anak kita. Dalam surah Tur ayat yang ke-21. Kan? Okey. Dan kalau kita tengok, kalau kita tengok cerita dua anak yatim tadi, ada masalah? Ada lagi. Okey. Cerita anak yatim tadi, saya nak ambil sikit. Anak yang saleh dan bapa yang saleh sudah memberikan manfaat sebelum mati lagi. Tuan-tuan, anak yang saleh berdasarkan pada cerita Nabi Khidir tadi, anak yang saleh dengan bapa yang saleh tak gaduh mati lagi, sudah saling memberi manfaat. Bahkan yang lebih dahsyat apa dia? Kita anak nak tolong pak, kalau dua-dua hidup bolehlah. Pak sakit kita bawa pergi hospital. Anak sesak, pak tolong bagi sikit. Dua-dua hidup. Tapi orang saleh dah. Orang saleh tak perlu dua-dua hidup. Tadi ya, orang saleh tak gaduh dua-dua hidup nak tolong. Sebab kalau salah seorang mati pun dia tetap boleh tolong. Macam cerita tadi, pak dia still masih duk tolong walaupun mati lama dah. Kerana apa? Kerana pak dia saleh. So tuan-tuan jangan risau. Kalau tuan-tuan saleh, tuan-tuan duk risau siapalah nak jaga anak aku, macam manalah nak jadi, apalah kesudahan anak aku, apalah cerita anak aku lepas aku tak ada. Yang nak bimbangnya kalau kita mati dalam keadaan kita tak beriman. Tapi kalau kita mati dalam keadaan beriman, kita orang saleh, kita tinggalkan anak-anak itu di dalam jagaan Tuhan. Macam anak yatim kisah Khidir. Kan? Mudah-mudahan sedikit perkongsian yang saya bawa pada malam ini boleh memberikan manfaat pada kita. Sikitlah kita kongsi kisah-kisah Nabi, pengajaran ni. Sebab Nabi ni
Tuhan hantar bukan untuk dia. Pasal itu dia manusia. Dia untuk kita. Kita tak bolehlah jadi Nabi. Tetapi apa cerita keluarga Nabi, cerita hidup Nabi tu, kita boleh teladani. Bukan nak suruh jadi Nabi, tak lah. Tapi apa faedah Tuhan cerita, kita boleh buat macam tu. Bolehlah anak kita jadi seperti Ishak, tidaklah jadi Nabi seperti Ishak, tetapi boleh jadi saleh seperti sifat Ishak. Dengan syarat Ibrahim juga saleh. Ibrahim tu siapa? Kita lah. Amin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita beri laluan kepada azan dan terusnya kita ikutlah atau cara pihak masjid. Terima kasih.